开那个很骚了。Okay, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Mas dan rakan-rakan sekalian. Jadi kami dari kumpulan 20 akan membentangkan tentang teori feminis. Saya merupakan Alicia Chiu Ziwe, memegang nombor metrik di 2023110677 dan saya merupakan Judy Lo Wei Xiang, memegang kad metrik bernombor di 202311068800. Okey. Jadi untuk definisi teori feminis ialah teori feminisme merupakan sekumpulan gagasan dan pemikiran yang bertujuan untuk menganalisis, memahami dan mengkritik ketidaksetaraan gender, khususnya ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Fokus utama pada peranan dan posisi perempuan dalam pelbagai struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tujuannya untuk mencapaikan dunia yang lebih adil, setara dan inklusif bagi perempuan. Sejarah singkat feminisme ialah fasa pertama gelombang 1 1844 sehingga 1920 perjuangan untuk hak pilih perempuan, akses pendidikan dan hak-hak dasar. Fasa kedua 1960 sehingga 1980 perjuangan untuk hak reproduksi, kesetaraan di tempat kerja dan penghapusan diskriminasi berbasis gender. Fasa ketiga ialah 1990 hingga sekarang, fokus pada keberagaman identitasi, interseksionalitasi dan globalisasi. Sumbangan teori feminis ialah yang pertama dalam sosial, kesedaran terhadap isu keganasan, rumah tangga dan hak asasi wanita. Teori feminis telah berjaya menunjukkan isu keganasan terhadap wanita sebagai isu awam dan sosial, bukan sekadar masalah peribadi. Ini telah mendorong penggubalan undang-undang dan program sokongan untuk melindungi mangsa keganasan domestik. Interseksionaliti dan keterangkuman dengan menekankan kepentingan identiti yang saling bertindih seperti kaum, kelas dan seksualiti. Feminisme telah mendorong masyarakat untuk menerima kepelbagaian dan memahami pengalaman wanita dari pelbagai latar belakang. Dan dalam politik ialah hak politik dan perwakilan wanita. Feminisme telah menyumbang kepada pengiktirafan hak mengundi dan hak asasi lain untuk wanita yang dahulunya hanya dinikmati oleh lelaki. Ini memberikan wanita peluang untuk menyuarakan pandangan mereka dan menyumbang kepada dasar awam. Penlibatan dalam kepimpinan dan pentadbiran. Feminisme telah membuka jalan kepada wanita untuk menyertai politik dan memegang jawatan tinggi dalam kerajaan. Ini memperkasa wanita untuk mengambil bahagian dalam proses pembuatan keputusan sekaligus mewujudkan kepimpinan yang lebih inklusif. Dalam bidang ekonomi pula ialah mempunyai peluang kesetaraan dalam kerjaya dan tempat kerja. Feminisme telah menggalakkan dasar yang ideal di tempat kerja seperti cuti bersalin yang berbayar, gaji sama rata untuk kerja yang setara dan undang-undang perlindungan daripada gangguan seksual. Ini membantu mewujudkan tempat kerja yang lebih selamat dan saksama. Yang kedua ialah peningkatan pelibatan wanita dalam ekonomi. Melalui feminisme, semakin ramai wanita berani menceburi perniagaan dan peranan kepimpinan ekonomi, menggalakkan kepelbagaian dalam sektor perniagaan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita beralih kepada kritikan terhadap teori feminis. Yang pertama ialah dilihat sebagai anti keluarga ataupun dikatakan sebagai anti perkahwinan. Sesetengah golongan konservatif ini mengkritik feminis kerana dianggap menggalakkan pandangan negatif terhadap institusi perkahwinan dan juga keluarga.
dalam feminis radikal ini, perkawinan dan peranan tradisional wanita sebagai ibu rumah tangga sering dilihat sebagai penindasan. Yang kedua ialah pengabaian lelaki dan isu masculinity. Setengah pengkritik dan mendakwa feminis terlalu fokus pada pengalaman wanita sehingga kurang memberi perhatian kepada isu-isu yang dihadapi oleh lelaki seperti kesihatan mental, hak penjagaan anak dan diskriminasi dalam pendidikan. Yang ketiga ialah pendekatan yang terlalu radikal. Feminis radikal sering dikritik kerana pendirian yang dianggap agresif dan menolak sebarang bentuk patriarki secara menyeluruh. Pengkritik berpendapat bahawa pendekatan radikal ini kadang-kala sukar diterima oleh masyarakat secara keseluruhan dan boleh menyebabkan perpecahan antara gender. Untuk teori feminis dalam konteks Malaysia dan Asia Tenggara, yang pertama, di Malaysia dan negara-negara jiran seperti Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura, gerakan feminis ini semakin berkembang dengan pelbagai isu yang diperjuangkan, termasuk hak wanita dalam pekerjaan, pendidikan, kesihatan reproduktif, serta hak asasi manusia. Yang kedua ialah gerakan feminis. Gerakan feminis di Malaysia seperti Sister in Islam, SIS, All Women Action Society, Awam dan Women Aid Organization, WAO, aktif dalam membangkit kesedaran mengenai hak wanita dan isu-isu gender di Filipina. Gabriel Women Party memperjuangkan juga hak wanita dalam politik, ekonomi, dan undang-undang. Yang ketiga ialah feminis di Asia Tenggara kini semakin memberi perhatian kepada isu-isu intersectionality dan keterangkuman yang melibatkan wanita dari pelbagai isu latar belakang etnik, agama, dan kelas sosial, serta isu-isu berkaitan dengan LGBT yang masih menghadapi stigma tinggi di beberapa negara di rantau ini. Untuk cabaran dalam konteks budaya dan undang-undang tempatan, yang pertama ialah norma budaya yang patriarki. Jadi, banyak masyarakat di Asia Tenggara ini masih memegang nilai-nilai patriarki yang kuat di mana peranan tradisional wanita sebagai ibu dan isteri lebih dihargai berbanding kerjaya atau aspirasi peribadi. Pandangan tradisional ini seringkali juga menyekat wanita daripada mendapatkan hak yang sama dengan lelaki. Yang kedua ialah isu undang-undang yang tidak seksama. Di Malaysia, Indonesia dan negara-negara lain, undang-undang tertentu masih membatasi hak wanita. Sebagai contoh, Undang-Undang Keluarga di Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia membolehkan poligami dan meletakkan kuasa talak di tangan lelaki yang menimbulkan isu ketidaksaksamaan dalam perkahwinan. Yang ketiga ialah stigma terhadap aktivisme feminis. Aktivis feminis di Malaysia dan negara-negara jiran sering menghadapi stigma masyarakat yang menganggap feminis ini sebagai pengaruh negatif dari Barat. Pandangan ini kadangkala mengaitkan feminis dengan agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan agama. Untuk peranan NGO dan aktivis wanita di rantau ini, yang pertama ialah pendidikan dan kesedaran awam. NGO dan aktivis wanita di Malaysia dan Asia Tenggara memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak wanita dan kesetaraan gender. Mereka juga menganjurkan kempen, bengkel dan seminar untuk mendidik masyarakat mengenai isu-isu seperti keganasan rumah tangga, hak dalam perkahwinan dan diskriminasi di tempat kerja. Untuk bantuan dan perlindungan untuk wanita terkesan, banyak NGO di rantau ini
menyediakan bantuan dan perlindungan kepada wanita yang terkesan oleh keganasan rumah tangga, perdagangan manusia atau penindasan sosial. Sebagai contoh, Women Aid Organization (WAO) di Malaysia menyediakan juga tempat perlindungan dan sokongan kaunseling sebagai mangsa keganasan rumah tangga. Jadi kesimpulannya, teori feminis penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang penindasan terhadap wanita. Jadi di Malaysia dan Asia Tenggara, feminis berdepan dengan cabaran budaya dan undang-undang. Namun, dengan ada sokongan NGO dan aktivis wanita telah membuktikan bahawa perubahan adalah mungkin dan feminis bukan sahaja memperjuangkan hak wanita tetapi juga menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan inklusif di mana kepelbagaian identiti dihargai. Jadi, itu sahaja daripada pembentangan kami. Dan untuk sesi Q&A, kami ada sediakan satu QR code untuk kuis. Boleh scan QR code itu dan menjawab kuis yang disediakan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. 不懂干嘛？等一下，你看我们这。可以关掉不行？你可以 start。我不太喜欢。可以读这个。真的我也是流汗掉，能憋下不要几辛苦吗？会咬脆我的后槽牙。这6个人好可怜啊！都没有人在听啊。Start 哪了 ？Start 啦。Others and quiz。喂，我直接 start 了。没有人进来。要收这个吗？其实是啊，要送海雕给他们吗？Oke, jadi winner kita ialah Zuzu. Siapa Zuzu? Saya. Oke. Thank you. Jadi ini saja untuk kumpulan kita. Terima kasih. Thank you. Okay, next group.